السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 5. Jilid 6. Bahrul Mazi jilid 6. Bahrul Mazi jilid 6. Kita masuk muka surat 14. Muka surat 14, tajuk bab ma jaa fi ijabil hajj bizadi warrahilah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang mewajibkan haji itu dengan bekalan dan kenderaan. Dia nak bagi tahu kepada kita bahawa tidak wajib kita mengerjakan haji kalau kita tidak cukup bekal. Dan demikianlah juga tidak wajib kita mengerjakan haji kalau sekiranya tidak ada kenderaan yang sesuai untuk bawa kita ke Mekah untuk mengerjakan haji. Ketahuilah saudaraku, setengah daripada syarat yang mewajibkan haji itu ialah ada bekal dan ada kenderaan. Maka inilah bicaranya di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi yang menunjukkan bekal dan kenderaan itu syarat wajib bagi haji. Katanya an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma yujibul hajj qala az-zadu war-rahilah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Katanya telah datang satu laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak tanya apakah yang mewajibkan haji itu. Satu hari seorang sahabat mai jumpa Nabi, dia nak tanya Nabi, apakah di antara syarat-syarat yang apabila ada syarat itu kita wajib buat haji? Maka katanya, ya Rasulullah, apakah yang mewajibkan haji itu? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi menjawab tanyanya itu, iaitulah bekalan dan kenderaan. Nabi kata, apabila ada bekal yang cukup, maksud bekal ialah bekal kita untuk bawa pergi ke Mekah, perjalanan dan sewaktu ada di sana, dan juga bekal yang kita nak tinggal kepada orang yang tinggal di kampung. Kita cukup semua bekal itu dan kita ada kenderaan yang memungkinkan kita sampai di Mekah. Maka dengan kerana itu wajiblah haji ke atas kita. Nabi kata. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan. Baik, kemudian masalah tu bekal haji dan air, kita tak payah bacalah sebab dia tidak relevan dengan kita. Cerita ayat ni cerita orang yang duduk di negeri Arab, dia nak musafir dengan unta dan sebagainya, nak ontah padang pasir, dia perlu ayat. Kalau kita baca pun sat lagi orang jemu, pasti kurang berkaitan. Bukan tak penting, tapi kurang berkaitan dengan kita. Kemudian dia kata masalah bekalan dan ayat yang berharga, misalnya yang dituntut itu semacam mana. Ini cerita pasal ayat juga, kita skip juga. Tengok muka surat sebelah. Kita tengok masalah 32, yang itu berkaitan dengan kita. Masalah 32, muka surat 16. Dia kata pergi haji dengan berkenderaan itu bagaimana? Ayat ini penting. Yang kata pergi haji ini mesti ada kenderaan itu bagaimana hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarhul Muhadzab, apabila adalah di antara seorang dengan antara Mekah itu sejauh harus qasar sembahyang padanya, nescaya tiada lazim akan dia pergi haji, melainkan apabila didapatnya kenderaan yang sepatut dengan dia. Itu dia. Kalau jarak di antara negeri kita dengan Mekah itu jarak yang membolehkan kita buat sembahyang jamak qasar. Kita kata pilah lah ni lebih kurang 60 batu, ataupun kita kata 85 kilometer, kita kata macam tu. Lebih kurang kita kata sini piala start. Macam tu senang faham.
Daripada Pulau Pinang Piala Staf jarak dia. Maka jarak itu jarak yang mengharuskan kita buat sembahyang jamak dan qasar. Kerana jarak itu mencapai 2 marhalah. Maka kalau sekiranya negeri kita dengan Mekah tu pada jarak lebih kurang 90 km, kita kata maka wajib bagi kita melihat kenderaan yang patut. Kalau tidak ada kenderaan yang boleh bawa kita pergi ke sana, maka tidak wajib mengerjakan haji. Itu maksudnya. Dia kata dengan harga yang berpatutan ataupun upah yang berpatutan. Dia kata dan kita nak pergi daripada negeri kita, nak pergi ke Mekah tu, ada kenderaan. Tetapi mahal pula tambang dia. Sehingga kan kita rasa susah untuk memenuhi jumlah tambang yang ditentukan. Maka dengan kerana itu tidak wajib kita untuk mengerjakan haji. Jadi susah ke kita? Misalnya tambang nak mengerjakan haji dan sebagainya kena sampai 12,000 misalnya, susahlah. Cara 7,000, 8,000 lah ni pun rasa susah dah. Tapi kena sampai 12,000, kena sampai 20,000, kena sampai 25,000. Kenderaan ada, kapal terbang berapa punya helok dan sebagainya, semua ada. Cumanya tambang yang mahal. Sehingga kan mahal itu menyebabkan kita jadi susah. Maka tidak wajib kita mengerjakan haji. Macam tu. Maka jika tiada didapatnya ataupun didapatnya akan kenderaan dengan harga yang lebih daripada patut ataupun lebih daripada upah yang berpatutan ataupun tiada terbayar akan dia, akan harganya atau upahnya, nescaya tiada lazim akan dia oleh pergi haji. Tiada lazim maksudnya tidak wajib pergi haji. Gitu. Tambang mahal sangat, maka tidak wajiblah kita mengerjakan haji. Sama ada kuasa ia atas berjalan dan adat baginya ataupun tidak. Sama ada hang berkuasa untuk jalan kaki pi atau tidak, itu soal lain. Soalnya kenderaan ada tapi tambang terlampau mahal sampai tak boleh bayar, maka tidak wajib haji. Walaupun dia kata tak apalah dah mahal sangat saya berjalan kaki pi. Nak jalan kaki boleh tapi tidak wajib. Itu maksudnya. Tetapi disunatkan bagi orang yang bernazar haji, pergi haji. Dia kata bagi orang yang nazar pula, dia nazar tahun depan dia nak pergi haji. Dia nazar. Maka orang yang nazar tiba-tiba menghadapi masalah tambang mahal. Tapi dia boleh pergi juga dengan cara yang lain. Maka sunat bagi dia. Bukan wajib. Sunat bagi dia untuk pergi ke Mekah untuk buat haji. Sepatutnya bila dia nazar sudah jadi wajib. Tetapi oleh kerana ada masalah. Masalah apa? Masalah tambang mahal. Kalau dia nak pergi juga, bukan wajib, tetapi itu sunat sahaja. Menunaikan nazar dalam keadaan ada halangan yang macam tu, maka menunaikan nazar itu hukumnya sunat sahaja. Gitu. Baik, kemudian di bawah tu masalah dia kata pergi haji dengan tiada kenderaan yang ada muhmil. Apa hukumnya? Ini pun tidak perlu baca. Pasal muhmil itu maksudnya unta yang di atas unta tu dia buat macam rumah sikit. Atas unta dia buat macam pondok tu. Habuan orang perempuan duduk. Jadi nak tutup terai supaya orang tidak nampak dia. Ini cerita tu kita tak payah baca. Dia tengok masalah 35. Dia kata masalah pergi haji itu disyaratkan berkenderaan perginya dan baliknya kah? Adakah kita nak pergi haji ini syarat dia ada kenderaan pergi dan balik? Ataupun syarat ada kenderaan pergi saja, balik kita kira kemudian kah? Macam saya cerita dalam kuliah dulu, cerita tentang jemaah haji yang saya jumpa di lapangan terbang Jeddah. Daripada Eritrea. Dan Eritrea, kita sampai di Jeddah, kita nak balik tu tengok mereka penuh. Mereka saja penuh dalam lapangan terbang Jeddah tu. Kita tengok ada seorang duduk bersila atas bangku dengan cermin mata tebal dia, dengan sorban besar dia. Kemudian ada seorang duduk sebelah pula, duduk baca Quran kat dia. Kemudian depan orang pakat duduk depan dia. Bila kawan ni baca Quran berhenti, dia nanti bercakap dalam bahasa Eritrea. Kita pun pergi duduk sebelah dia, tanya dia, apa habang, apa semua lagu tu lagu ni. Dia pun syok dengan kita boleh cakap Arab. Pasal dia boleh cakap Arab. Ni sepek tebal ni, dia boleh cakap Arab. Kita tanya dia mai daripada mana, dia habang Eritrea. Kita pun cari tak jumpa dalam peta. Kang mana Eritrea, dia tak tahu. Tak tahu Eritrea. Yang mana pula negeri Eritrea ni dia tanya. Dia perlu teranglah Eritrea ni negeri tani. Kita tanya dia duduk kerja apa. Kita tanya ni hak rumah ramai-ramai ni kerja apa. Tahu bang pukul apa? Dia kata nama Syarif. Tak tahu kau apa. Kita ni nak balik. Dia nak tak tahu betul bang pukul apa. Kata pasal apa tak tahu. Dia kata aku duduk ada di sini. Dia kata sejak 3 hari lepas dah. 3 hari lepas dah duduk ada di airport Jeddah tu. Macam mana boleh jadi macam tu? Kapal terbang tak main ke apa ke? Dia tanya dia. Dia kata tak. Mereka ni tunggu kalau ada kapal terbang yang tempat barang tu kosong. Oh dah lagi popok ni buat haji.
Mereka tunggu belah kesian daripada kerajaan Saudi, daripada Saudi Air ni. Kalau sekiranya tempat barang, mereka tak duduk atas bangku buat ni, mereka masuk dalam gerobok barang tu. Kalau sekiranya ada kapal terbang yang nak pergi ke belah negeri mereka yang tempat barang tu kosong, mereka nanti naik lah. Dan berapa orang naik dulu, dan berapa orang naik dulu. Begitu. Dan kerajaan Arab Saudi pun bagi mereka naik ni. Macam tu. Kalau nak ikut dari segi hukumnya tidak wajib mereka ni pergi ke Mekah. Tapi mana boleh tahan rindu nak pergi ke Mekah ni? Mana boleh tahan? Boleh kita bayang tak daripada kita kenal Islam, daripada kita jadi orang Islam, daripada kita kenal tikar semayang, kita duduk semayang ni, kata-katanya kita semayang ni menghadap Kaabah. Boleh bayang tak kita ni daripada umur budak-budak dulu semayang menghadap Kaabah sampai hari ni, sampai umur kita dah 7-80 tahun, sampai umur dah 8-90 tahun, kita tak pernah tengok lagi Kaabah dengan mata kita sendiri. Boleh bayang tak macam mana rindunya hati kita nak tengok? Aku orang Islam, aku duduk semayang, duduk katanya, duduk menghadap Kaabah. Kaabah tu aku tak pernah tengok dengan biji mata aku. Sedangkan Nabi kata, an-nazaru ilal Kaabah ibadah. Nabi kata, tengok Kaabah tu sudah dikira ibadah. Tak terenying ke kita nak tengok Kaabah tu sekali. Nak tengok biar lawas biji mata kita. Nampak Kaabah sebiji hitam terseragam hebat ada depan kita tu. Langut nak tengok ke atas dengan langit membiru elok di atas tu. Teringin nak pergi. Jadi puak ni pun iriteria ni kalau nak tunggu kan mereka betul-betul ada duit, boleh naik kapal terbang lagu Jemaah Haji Malaysia tu, naik kapal terbang pergi ni, mungkin hampir mustahil bagi mereka yang kerja belah kambing ni. Maka mereka tak peduli lah soal wajib ke tak wajib, ini soal lain. Soalnya kami nak pergi Mekah, ada peluang, ada kesempatan, kami nak pergi Mekah. Maka mereka berkira dengan pihak Saudi dan sebagainya lagu tu ni, akhirnya mereka ni bagi dengan cara naik tempat barang, naik. Pakat duk naik tu, saya tanya, dia kata duk peluk sama-sama mereka tu, peluk pasal kapal terbang nak take off, nak landing, nak apa tu bergerak tu, pakat duk peluk sama-sama ni, takut jatuh berguling kat dalam tempat barang tu. Punya nak pergi Mekah puak ni. Saya ingat puak-puak ni Tuhan bagi kat mereka, berasa haji mabrur ni bagi kat mereka. Bersungguh nak pergi Mekah ni. Tu bila kawan sebelah tu baca Quran, habis baca, dia nanti syarah ni, tafsir kepada ayat yang kau ni baca, dia nanti syarah. Semua pakat duk dengar syarahan dia. Dosa ambil Quran bagi kat kita, kalau kita baca. Kalau kabut kita bukan jenis orang ahli lagu kan, nak baca kita tak apalah baca. Itu. Itu dia. Ni tuan-tuan, kalau kita nak bercakap tentang orang yang cinta kepada Islam ni, banyak tuan-tuan ada. Satu dunia ni banyak orang yang cinta dekat Islam ni. Sehingga kan kecintaan mereka kepada Islam ni sampai mereka sanggup susah, sungguh-sungguh punya susah semata-mata kerana Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam masalah ni dia nak bicarakan tentang adakah kita pergi haji itu disyaratkan ada kenderaan pi saja ke balik fikir kemudian ke, ataupun syarat dia mesti pasti ada kenderaan pi dan kenderaan balik barulah wajib kita pergi ke Mekah untuk buat haji. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Al-Muhazzab, telah muwafaqah ashab kita bahawasanya apabila seseorang hendak pergi naik haji, ada meninggalkan ahli ataupun keluarga di negerinya, disyaratkan kuasanya atas ada bekalan dan kenderaan dan sekalian belanja haji pergi dan baliknya. Itu dia. Dalam mazhab Asy-Syafi'i dia kira macam tu. Kalau kita yang nak pergi ke Mekah buat haji ni sedangkan kita ada keluarga, maka wajib bagi kita pastikan kita ada duit cukup, duit tambang pergi balik, dan kita ada makanan yang cukup untuk makan masa perjalanan pergi perjalanan balik dan masa duduk di sana, dan juga ada duit dan ada bekalan untuk makanan yang ditinggalkan kepada keluarga yang ada di kampung. Komplit semua benda ni ada, baru wajib pergi buat haji. Begitu. Maka jika ada bekalan dan kenderaan dan sekalian belanja itu bagi pemergiannya sahaja, tidak ada bagi kembalinya, nescaya tiada lazim akan dia pergi haji dengan tiada khilaf. Kalau tak cukup, kita ada tambang habuan pi saja, tambang habuan balik tak ada, maka kita tidak wajib untuk pergi buat haji. Dan sepakat ulama mengatakan tidak wajib, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Semua ulama kata tak wajib. Begitu. Maka jika tiada ada baginya ahli dan tiada pula keluarganya, maka padanya dua wajah yang masyhur. Ni pula kisah orang bujang. Orang bujang dia tak ada tanggungan apa, keluarga nak jaga tak ada, anak bini apa tak ada, dia kira lone ranger, dia seorang aja.
Macam mana pula dengan orang ni? Dia kata, dan yang telah muwafaqah ashab atas yang lebih asahnya, disyaratkan kuasanya atas ada bekalan dan kenderaan, dan sekalian belanja haji pulangnya. Pun juga ulama kata, hang bujang kan, Lone Ranger kan, Robin Hood ke apa ke, hang kena ada belanja pi belanja balik berapa tu juga. Kalau tidak, tidak wajib. Itu maksud dia. Tetapi tiada dilazimkan dia apabila tiada kuasa ia atas yang demikian itu, dan tidak diwajibkan atas dia. Begitu. Masalah, orang yang berhutang, wajibkah dia pergi haji? Yang ni penting. Sebab masyarakat kita ni dengan hutang ni biasa. Baik, orang yang berhutang, adakah wajib dia buat haji? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab. Telah berkata Sahibul Muhazzab begini. Jika ada pada seseorang itu barang pembeli bekalan dan kenderaan, padahal ia berhajat untuk membayar hutangnya, nescaya tiada wajib atasnya pergi haji dengan wang itu. Ini, kalau sekiranya orang tu ada duit, dan duit itu kalau nak kira cukup untuk tambang pergi Mekah dengan balik, dengan belanja makan dan sebagainya, cukup. Duit yang ada kat dia cukup. Tapi dalam masa yang sama, dia adalah satu orang yang ada hutang. Maka sepakat ulama mengatakan tidak wajib dia pergi haji. Pasal apa? Pasal duit itu lebih utama bayar hutang dulu. Itu maksud dia. Sama ada hutang itu dibayar sekarang ataupun bertangguh lagi. Tak kira. Sama ada hutang dia tu hutang janji nak bayar lala, ataupun hutang tu hutang janji nak bayar esok-esok ni. Itu tak penting. Yang pentingnya hang ada hutang, maka lebih aula, lebih utama hampir clear hutang tu dulu sebelum pergi Mekah buat haji. Begitu. Kerana hutang yang hendak dibayar sekarang itu mau disegerakan, dan kerja haji itu boleh lambat. Dia kata. Kerana hutang ni, bila kita hutang orang, sebaik-baiknya kita bayar cepat. Pasal apa? Pasal kawan yang bagi hutang, dia pun nak pakai duit juga. Dia tak boleh. Kita hutang duit dia. Awak dia tak pakai duit. Kalau duit dia lebih melimpah jatuh pambok kat jalan begitu. Dah, orang yang kita hutang duit tu pun nak pakai duit juga. Betul lah masa dia bagi kita pinjam duit dia tak pakai duit. Tapi 2-3 bulan kemudian mungkin dia nak pakai duit. Rumah bocok kan dia nak perbaik. Ke anak dia dapat masuk mana, ke dia nak guna belanja besar untuk bagi anak dia sekolah. Ke apa dia nak menikah seorang lagi ke apa kan? Jadi dia tu mungkin nak pakai duit. Jadi kalau kita hutang dekat dia, mungkin kita janji nak bayar lewat. Tapi kalau kita janji nak bayar lewat, kita bayar awal, itu tetap lebih baik di sisi agama. Maka dengan kerana itu, menyegerakan bayar hutang itu adalah perbuatan yang paling baik. Sedangkan haji ini tak payah kalut-kalut. Dia kata pasal apa? Pasal haji ini Islam tidak paksa kita pergi kalau kita tidak mampu. Begitu. Maka didahulukan bayar hutang atas kerja haji itu. Dan hutang yang ditangguhkan lagi itu wajib atasnya membayarnya pada masa cukup janjinya. Lebih-lebih lagi kalau kita hutang, kita janji bila nak bayar. Maka lebih-lebih lagi kita dituntut bayar pada tarikh yang kita janji. Jangan bayar lewat. Begitu. Maka apabila ia belanjakan wang itu pada haji, maka tiadalah ia dapat menunaikan wangnya itu. Kalau sekiranya duit yang ada tu dia guna untuk pergi Mekah buat haji dan sebagainya, bila mai tarikh janji nak bayar hutang, tak boleh bayar. Tidakkah itu sudah menjadikan dia sebagai orang yang mempunyai sifat-sifat munafik? Kerana janji, tiba-tiba mukir janji. Begitu. Tuan-tuan tengok ni bab hutang. Hutang kalau nak banding dengan pergi Mekah pun dia utamakan bayar hutang dulu. Ni kan pula kita ada hutang orang, tiba-tiba duit ada tak bayar hutang, pergi beli kursi set baru di rumah. Lagi perangai dulu. Kita hutang duit kawan, janji nak bayar, tak bayar. Bukan kata tak bayar tu kerana ada keperluan lain yang lebih mendesak dah. Tak bayar tu kerana pergi beli kursi baru dalam rumah. Ramai orang kita ada buat kerja macam ni. Ini perbuatan yang amat tidak elok dalam agama. Amat tidak elok. Begitu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, segala yang disebutkan oleh Sahibul Muhazzab itu telah menas atas dia oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Imla, nama kitab dia. Dan telah muwafaqah atasnya daripada 2 jalan. Dan telah memutus dengan dia oleh sekalian jumhur ulama, dan menakal oleh kebanyakan mereka itu bahawasanya tiada khilaf padanya. Tak ada khilaf dah. Memang utama bayar utang daripada menggunakan duit yang ada untuk pergi ke Mekah buat haji. Kata Imam Nawawi, telah berkata ashab kita, dan jikalau reba orang yang memberi utang dengan mentakhirkan bayarnya kemudian daripada haji, maka yang demikian itu pun tidak lazim akan dia pergi haji dengan wang pembayaran hutang itu. Itu dia. Kita hutang dekat satu orang, lepas tu kita ada duit. Kita ingat nak guna duit tu pergi Mekah.
Tapi kita pergi minta izin dekat kawan yang kita hutang dulu. Kita kata dia ni, hutang hang kalau boleh aku minta tangguh tahun depan lah baru bayar. Pasal apa? Bukan tak ada duit ada, tapi aku diingat nak pergi Mekah buat haji tahun ni. Kita kata dekat kawan yang bagi hutang. Dan dia ni pun dengar, dia kata tak apa, pilah, saya bukan nak pakai duit tu. Katalah kawan yang bagi hutang kata macam tu. Pun tidak wajib kita pergi ke Mekah buat haji. Pasal apa? Pasal kita masih dituntut bayar hutang dia dulu sebelum pergi buat haji. Itu sepakat jumhur ulama kata begitu. Nampak tak tuan-tuan? Apa yang dia nak tekankan di sini ialah hutang bayar. Raplah tuan-tuan. Kalau hutang tak bayar ni raplah. Kita pun jadi raplah. Kita tak boleh. Kepala duk fikir hutang tak bayar ni. Kepala jadi semak. Tak. Kepala kita tu jadi semak. Hidup kita jadi tak tenang, tak tentram dan sebagainya. Hutang clear bang. Clear bang. Biar kita jadi satu orang yang tak ada hutang. Alhamdulillah. Lega hidup kita. Macam tu. Maka dengan kerana itulah Islam suruh bagi clear bang benda-benda ni. Bila dia duk main hutang macam ni, semayang pun tak kosong. Maka adalah lebih baik bila ada hutang dengan orang, bagi clear bang. Hati kita lapang, tak ada fikir nak bayar hutang, kita semayang pun selesa, kita buat ibadat pun selesa, semua selesa. Begitu. Kata Imam Nawawi lagi, telah berkata ashab kita, dan jika ada bagi seseorang itu hutang, maka wajiblah ia pergi haji, apabila boleh dibayarnya akan hutangnya sekarang itu. Dan jika tiada boleh ia bayar sekarang itu, bahkan dengan bertangguh, atau bayar sekarang itu dengan berpayah-payah, nescaya tidak wajib pergi haji dengan tiada khilaf ulama. Itu dia. Kalau kita ada duit untuk bayar hutang, dan masih lagi ada lebihan duit untuk buat haji, okay? Kita ada duit. Tak tahu macam mana duit ni dia main kok mana. Tak tahu dia main ke debuang kata, ada api buang kata apilah 15,000 dia main. Tak tahu kok mana. Kita pun tak tahu main satu orang kah lagu mana kah ni. Saya ingat nak bagi ke hang sikit. Pasal apa nak bagi? Saya tak ada tanya pasal apa lah. Saja nak bagi, teringat tengok hang sok. Pasal nak bagi duit ke hang. Bagi 15,000. Mana nak pergi tahu satu hari Tuhan hantar main orang macam ni kat kita. Mau doa bagi kuat sikit. Kan? Mau doa bagi kuat sikit. Ada mana nak pergi tahu Tuhan hantar main. Dia syok kat kita. Tak ada apa. Dia syok kat kita aja. Mana kan nak tahu satu hari jadi macam ni, main satu orang dekat kita main-main, dia kata aku syok tengok hang. Syok pasal apa? Tak tahu pasal apa. Aku syok tengok hang. Nah, ambil cek 15,000 bagi. Ai, bagus macam si hang mau jumpa aku kerak sikit kata. 15,000 dia bagi main kat kita. 15,000 tambang haji. Okey, clear. Kan? Tambang haji clear. Kemudian pula dengan tambang haji pun kita ada, kemudian ada pula lebihan duit untuk kita bayar pula hutang. Kepada orang yang kita ada berhutang. Katakanlah tambang haji apa belanja apa lebih kurang kita bajet pergi 10,000. Ni dia ni bagi 15,000. 5,000 lagi memang kita ada orang dengan hutang pun 5,000. Kita kira 10,000 abang pergi haji, 5,000 abang bayar hutang. Cukup. Cukup duit tu. Cumanya dia kata di sini apa dia? Dia kata dia terpaksa bayar tu, dia kata dibayar sekarang itu dengan berpayah-payah. Dia boleh lepas tambang pergi Mekah, balik Mekah. Dia boleh lepas duit untuk bayar hutang. Tapi lepas pada tu jadi susah. Dia jadi payah. Pasal duit tak ada. Duit tak ada. Dia balik-balik main tu dia nanti jadi lebih susah daripada tu lagi. Kalau itu keadaan yang berlaku pada dia, maka tidak wajib dia pergi buat haji. Tak wajib lagi. Dia mahu orang yang ada kelapangan. Ada duit untuk tambang pergi Mekah, balik Mekah, belanja, tinggalkan anak-anak apa semua. Kemudian ada duit sikit reserve untuk emergency, ada sikit. Orang yang macam ni wajib pergi Mekah buat haji. Macam tu. Masalah. Dia kata orang yang ada wang kerana memberi nafkah orang yang wajib atasnya, adakah wajib ia pergi haji? Ini pula kes itu lagi. Kes ni banyak jadi dalam masyarakat kita. Orang ni dia duit ada, tapi dia ada anak-anak yang ramai yang nak sekolah. Duit ada. Duit ada tu maksudnya duit untuk buat tambang pergi Mekah, balik Mekah, belanja, duit tu ada. Tapi dalam masa yang sama, dia mempunyai anak-anak yang ramai, yang anak-anak ni duduk di bawah tanggungan dia. Maknanya kalau dia guna duit itu untuk pergi Mekah lepas, tapi anak-anak susah. Hak mana nak diutamakan? Begitu. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab, apabila berhajat seseorang kepada wangnya kerana memberi nafkah orang yang lazim atasnya nafkah. Nafkah kepada orang yang lazim atasnya nafkah, maksudnya anak-anak. Dia ada duit tetapi dia ada anak-anak yang memerlukan dia belanja mereka. Dalam masa pergi baliknya, maka tiada lazim akan dia pergi haji. Kalau sekiranya macam ni, dia tidak wajib pergi haji lagi. Selesai masalah anak-anak nak mengaji sekolah apa semua. Utamakan yang tu dulu. Haji tengoklah ke depan esok. Kalau ada rezeki pergi lain. Masa tu baru pergi. Hak ni bagi selesai masalah mengaji anak-anak semua dulu sekali. Kerana nafkah itu berkehendakkan segera. Dan haji itu berlambatan. Dia kata nafkah anak-anak nak mengaji sekolah ni, duit belanja nak kena lah ni.
Sedangkan haji tak dituntut kita. Misalnya kalau agama kata wajib pergi haji sebelum umur 40 misalnya, yang tu kita kena kalut lah. Tapi ni dah, dalam agama kita tidak letak sempadan umur untuk pergi Mekah. Sebaliknya dia letak syarat man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu untuk pergi ke Mekah menunaikannya, maka orang ni wajib. Maka kita tunggulah bila sampai saat kita mampu. Begitu. Kata Imam Nawawi lagi, dan telah berkata ashab kita, bermula pakaian orang yang lazim akan dia memberi pakaian dan tempat duduknya seperti hukum nafkahnya juga. Dan begitulah hukum sekalian belanjanya. Itu dia Imam Nawawi tambah lagi. Dia kata anak-anak kita dan sebagainya ni adalah orang-orang yang wajib ke atas kita. Pastikan makan, minum dan pakaian mereka ni. Masalah. Orang yang ada rumah dan ada orang gaji, wajibkah jual rumah dan orang gaji itu untuk pergi Mekah? So dia, sampai nak jual habis harta benda semua pasal nak pergi Mekah. Wajibkah? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzab, apabila berhajat seseorang kepada rumah ataupun orang gaji yang mengelolakan jawatan atau kesusahannya dan sebagainya, dan tiada kepadanya barang yang lebih daripada gaji orang dan rumah, maka adakah lazim akan dia pergi mengerjakan haji itu? Baik, kalau sekiranya orang ni dia ada rumah dan dia ada orang gaji yang perlu dibayar gaji, dan dia ada pun takat-takat cukup tu aja, adakah dia wajib pergi ke Mekah? Adakah dia boleh jual rumah tu, jual orang gaji dia dan sebagainya, ambil duit untuk pergi ke Mekah? Kata dia jawabnya, padanya dua wajah. Bermula yang lebih asah daripada keduanya, tidak lazim pergi haji. Tak wajib juga pergi haji. Tak wajib juga dia pergi ke haji. Maka dengan dialah memutus oleh sahibul muhazab dan kebanyakan ulama. Dan mentashih akan dia oleh jumhur ulama. Sepakat ulama kata tak wajib. Ada rumah dan ada orang gaji, adakah sampai peringkat nak kena jual rumah, jual apa semua kerana nak pergi haji? Tidak wajib buat macam tu. Dan setengah daripada orang yang memutuskan dengan dia serta sahibul muhazab, iaitu Al-Qadi Abu Tayyib di dalam ta'liqnya dan di dalam Al-Mujarrad tu nama kita, dan Ad-Darimi dan Al-Muhamili dan Al-Fauzani dan Al-Baghawi dan lainnya. Banyak ulama yang pendapat begitu. Dan menakal akan dia oleh Al-Muhamili di dalam Majmu' daripada ashab kita, dan menakal akan tashihnya oleh Rafi'i daripada kebanyakan ulama, dan telah diqiyaskan oleh mereka itu akan dia atas kafarah. Maka bahawasanya kafarah itu tiada melazimkan dia oleh jual rumah dan jual orang gaji, khadam pada keduanya. Itu dia. Dia perkiyah masalah pergi haji ni dengan masalah kafarah. Dalam Islam apa benda yang kita kena kafarah? Kena denda, apa dia? Yang kena kifaratnya apa dia? Yang pertama, sumpah. Tak kita habaq tadi ni. Kita bersumpah, lepas tu kita nak batal bang sumpah kita. Kita kena kifarat sumpah. Apa dia kifarat sumpah? Kita sebut tadi yang pertama, merdeka seorang hamba. Yang kedua, bagi makan 10 orang miskin. Ataupun bagi pakaian kepada 10 orang miskin. Ataupun yang ketiga, puasa 3 hari. Ada 2 lagi benda yang kita kena kifarat. Apa dia? Yang pertama, zihar. Yang kita selalu sebut zihar. Suami menyamakan isteri dia, suami menyamakan bentuk fizikal isteri dia dengan orang yang menjadi mahram dia. Satu orang suami kata ke bini dia, dia kata aku tengok hang kat belakang tadi, aku ingat mak aku. Dia menyamakan bentuk badan belakang bini dia tu serupa macam mak dia. Maka dia sudah melakukan satu kesalahan yang dipanggil zihar. Maka orang yang buat kesalahan zihar wajib bayar kifarat. Selagi dia tidak bayar kifarat haram bagi dia untuk bersama dengan isteri dia. Haram dia bersetubuh dengan bini dia. Kalau dia bersetubuh juga, tidak jadi zina. Cuma berdosa saja. Berdosa. Tiap-tiap kali dia bersama dengan bini dia, berdosa. Selagi mana dia tidak bayar kifarat zihar. Apa dia kifarat zihar? Kifarat zihar ialah yang pertama, merdekakan seorang hamba. Tidak mampu nak merdekakan seorang hamba, pindah pi yang nombor 2. Puasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Tak mampu nak puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut maksudnya tiap-tiap hari. Selang 1 hari, start balik daripada 1. Itu maksud 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu nak puasa 2 bulan berturut-turut, pindah pi yang ketiga. Apa dia? Bagi makan 60 orang miskin. Seorang miskin diberikan 1 cupak makanan yang berupa makanan asasi penduduk negeri itu. Bagi beras seorang cupak. Itu kifarat yang dikenakan bagi kesalahan zihar. Dan kesalahan ketiga yang mewajibkan kita kena kifarat apa dia? Suami
bersetubuh dengan isteri pada siang hari bulan Ramadan. Kalau berlaku benda yang macam ni, sama ada dengan tahu ataupun tidak tahu kerana tak ada ilmu, maka dia wajib bayar kifarat. Kifarat dia sama macam kifarat zihar tadi. Apa dia? Merdekakan seorang hamba, ataupun puasa 2 bulan berturut-turut, ataupun bagi makan kepada 60 orang miskin. 1 orang secukup makanan. Ini benda-benda yang mewajibkan kita kena bayar kifarat. Banyak tuan-tuan jangan buat pasal. Jenis tak tahu hukum ni dia boleh jadi macam-macam. Dia kata kat bini dia ni, berapa kali dia kata dah. 2 benda yang banyak duk jadi dalam rumah tangga ni. Yang pertama, zihar. Yang kedua, ta'liq. Cukup banyak jadi dalam masyarakat kita ni. Cukup banyak jadi 2 benda ni. Yang secara tidak sedar dan cara dia tidak faham, benda tu jadi, hukum tu jadi. Ta'liq kat bini dia. Marah pasal bini dia duk keluar rumah selalu, dia kata hang keluar lagi sekali, dia kata aku cerai hang. Bini keluar aja jatuh 1 talak. Bini keluar aja jatuh 1 talak. Kata pula esok-esok ni, kalau sekiranya hang balik lagi rumah mak hang tanpa pengetahuan aku, jatuh 1 talak. Bini balik aja rumah mak dia, jatuh 1 talak. Dah jatuh ni bukan dia 3 dah. Tak tahu berkenyah berapa banyak talak dah jatuh. Tapi mereka masih hidup macam laki bini lagi. Pasal apa? Pasal laki pun bengong tak mau mengaji. Bini pun tak tahu apa tentang agama. Melingkup rumah tangga. Banyak tuan-tuan ni. Benda yang kita ada beritahu ni banyak jadi. Pasal apa? Pasal tak reti agama. Ta'liq. Zihar ni pula satu lagi. Kata macam-macam kat bini dia. Dia kata, kenin hang ni macam kenin kak aku. Kenin. Benda fizikal. Yang tidak jadi zihar ni kalau benda yang bukan fizikal. Benda yang bukan fizikal. Suara misalnya. Bukan fizikal. Dia kata suara hang garuk macam suara mak aku. Itu tidak fizikal. Tidak jadi zihar. Tapi kalau benda fizikal, maka sabitlah zihar dia. Dan wajib bagi dia membayar kafarah. Itu cerita dia. Baik, jadi ulama mengkiaskan wajib haji ni dengan wajib bayar kafarah. Dia kata kafarah tu wajib bayar. Tetapi wajib dia tidaklah sampai ke peringkat kena jual rumah. Misalnya laki ni kata kat bini dia, dia kata aku tengok hang ni, aku tengok muka hang ni macam muka mak aku. Dia dah buat zihar. Dia sepatutnya kena bayar apa dia? Dia sepatutnya kena denda apa? Merdeka hang. Ataupun puasa 2 bulan berturut-turut, ataupun bagi makan kepada 60 orang miskin. Dia orang miskin. Dia sendiri itu pun orang miskin. Dia tak boleh nak jamu orang makan 60 orang ni. Adakah sampai ke peringkat dia kena jual rumah dangau hak ada kat dia tu untuk ambil duit supaya dia boleh selesaikan kifarah zihar dia? Tak, tidak sampai ke peringkat tu. Walaupun membayar kafarah itu wajib, tetapi tidak dituntut sampai jual harta benda untuk bayar benda tu. Maka demikianlah juga haji itu wajib. Tidak dituntut kita buat haji sampai ke peringkat nak jual rumah kerana nak pergi buat haji. Ulama kias ke situ. Baik. Dan atas pakaian dan barang yang pada maknanya daripada darurah hajatnya. Dia kata tu. Dan wajah yang kedua, ini pendapat yang kedua, lazim akan dia pergi haji. Ini pendapat yang kedua, dia kata kena pergi haji. Bagi orang yang ada rumah, kemudian ada orang gaji, dia wajib pergi haji. Dan menjual rumah dan khadam kerana yang demikian itu. Ini pendapat yang kedua. Dia kata kalau ada rumah, kita jual rumah tu, ambil duit pergi haji dulu. Maka dengan dialah memutus oleh Syekh Abu Hamad pada barang yang dinakal akan dia oleh Sahibu Syamil. Dan memutus dengan dia pula oleh Al-Bandaniji. Dan mentashih akan dia oleh Al-Qadhi Husin dan Al-Mutawalli. Itu pendapat. Tetapi pendapat yang diterima oleh jumhur ialah tidak wajib jual rumah untuk pergi buat haji. Begitu. Masalah. Orang banyak kitab. Wajibkah dijual kitab itu kerana belanja nak pergi haji? Ini pula dia ni duit tak ada. Tapi kitab ni sampai nak rebang rumah. Jenis beli kitab. Hobi dia membeli kitab tetapi tidak membaca kitab itu. Ada orang dia macam tu punya hobi pun ada. Dia jenis syok. Dia tengok kitab teringin nak beli kan. Saya kata kat saya lah. Saya lupa tu. Saya suka. Kalau pergi Mekah, Madinah ke ataupun mana-mana tengok kitab nak beli. Rasa nak beli. Kan kita bila tengok pergi masuk kedai kitab ni, cabut satu tengok buka, baca 2-3 muka. Syok ni kitab ni. Kena beli. Hak 2-3 muka baca kedai tu lah. Balik tak baca. Pasal apa? Pasal ada rumah ada kitab banyak lah. Kan? Beli oleh. Boh lah. Kan? Jadi penyakit macam tu. Kan? Baik, kalau sekiranya orang ni sampai peringkat tu, dia ada duit beli kitab, rumah pun nak reban dengan kitab. Kan? Sedangkan haji tak pergi lagi. Adakah wajib bagi dia jual kitab tu kerana nak pergi buat haji?
Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Al-Muhazzab. Jikalau ada seorang itu alim dan ada baginya beberapa banyak kitab, maka adakah dijualnya akan dia kerana belanja pergi haji? Jawab dia, kata Al-Qadhi Abu Tayyib di dalam ta'liqnya, jika tidak ada baginya daripada tiap-tiap kitab itu melainkan satu naskah sahaja, nescaya tiada lazim dijualnya kerana berhajat ia kepada yang demikian itu. Kalau kitab tu ada satu aja, kata Bahrul Mazi ada satu set aja, kan, maka tidak wajib jual. Tapi kalau dia punya hobi ini, beli sampai 5 set Bahrul Mazi buat rumah dia, buat apa sampai 5 saja, syok tengok. Wajib dia jual lah, yang 4 lagi tu jual 4 pun tak boleh pergi Mekah juga, tak lepas juga. Tapi kalau ada banyak kitab di rumah dia dan tiap-tiap satu kitab tu ada 2 naskah lagu tu, maka jual satu naskah, kok boleh lepas tambang untuk pergi Mekah. Begitu. Dan jika ada baginya 2 naskah, nescaya lazim akan dia. Lazim makna dia wajib. Nescaya wajib akan dia oleh jualnya akan salah satunya. Kalau ada 2 naskah, jual satu. Kerana tiada hajat kepadanya. Sampai 2 naskah nak buat apa? Satu naskah tu pun tak ada baca. Tidak ada 2 naskah. Kan? Jadi jual satu. Dia kata. Ini kalau kita kias. Kalau kitab pun dia suruh jual satu naskah untuk cari duit pergi Mekah. Macam mana pula dengan orang yang tak pergi Mekah? Jadi rumah ada 5 dah. Ini dalam masyarakat kita dia lagu tu. Mekah tak pergi lagi, rumah ada 5 biji. Kena jual. Rumah lebih-lebih lagi kena jual. Jual sebiji dia pun pergi Mekah tak balik tak pada. Sebiji rumah dia jual, dia boleh pergi tidur di Mekah tak balik tak pada. Mahal harga rumah. Kena jual. Kena jual. Jadi itu sebab kita kata dalam bab pergi haji ni, memanglah haji ni tidak dituntut kalau kita tidak berupaya. Tetapi kalau sekiranya keupayaan itu tak mai kat kita dengan kerana kita belanja di lain, di tempat yang tidak sepatutnya kita belanja, itu tak boleh lah. Kan? Yang dikatakan kita ni berupaya setelah kita ada rumah sebiji, ada kenderaan sebiji, kemudian belanja makan minum dan sekolah anak-anak semua lepas. Lepas tu ada lebihan duit. Yang tu masuk kita dalam kumpulan yang mampu untuk pergi haji. Tapi kalau duit tak cukup ni, sedia duit tak cukup pasal apa? Pasal ada duit beli rumah, ada duit beli property, ada duit beli property, ada duit beli. Yang tu tak boleh. Lagu tu tak boleh kata tak mampu. Pasal sebenar-benar pun dia mampu. Tapi sengaja dia buat bagi jadi tak mampu kerana dia suka kepada yang bermewah-mewah. Yang tu tak mampu. Baik, jadi kalau kitab pun dia suruh jual satu naskah untuk membolehkan kita himpun duit pergi ke Mekah. Dan berkata ia di dalam mujarradnya, tiada lazim akan dia berjual kitab-kitabnya, melainkan apabila ada baginya 2 naskah daripada satu jenis kitab, maka wajib jual salah satu daripada keduanya. Masalah dia kata wang hendak dibelanjakan kahwin, adakah wajib dipergikan haji? Ini baca juga sikit lagi. Ingat nak konti lah, tapi baca main tajuk kahwin ni kita baca sikit lagi. Dia ada duit, tapi duit tu dia ingat nak kahwin. Nak kahwin dan nak pergi Mekah. Nak kahwin dan nak pergi Mekah. Hak mana nak bagi keutamaan? Kahwin punya pasal yang mau baca sikit. Untuk kes yang macam ni, pergi menikah dulu. Pergi menikah dulu. Habis menikah, payah pula lah nak pergi Mekah. Pasal apa? Pasal jadi tak cukup lah. Pasal nak belanja 2 orang. Lepas itu pula nak boleh anak, nak belanjakan anak pula. Pergi umur 50 pula lah baru pergi Mekah. Dia jadi begitu. Dan macam orang kata lah. Macam orang kata kita ni kalau nak sambung belajar, kita masuk universiti, kita keluar ada ijazah pertama, ada bachelor. Kalau kita ni ada ingat nak sambung buat master ke, ada ingat nak sambung buat PhD ke, pergi buat terus. Habis-habis mengaji ijazah pertama tu pergi buat. Kalau habis mengaji tu menikah, lepas tu pergi kerja dan sebagainya, lepas tu nak buat yang tu nak kata pembohong dah, tapi hampir pembohong. Dia macam tu. Pasal apa? Dia masalah banyak. Dia main rumah tangga, keluarga, anak pinak, nak kena fikir banyak benda. Bila dia duk main macam tu, pakai tak siap. Mengaji ni pakai tak siap. Dia jadi tanggungjawab makin bertambah, kerja kita nak buat makin banyak, jadi pakai tak siap. Jadi kalau betul-betul ada ingat nak buat mengaji sampai habis, mengaji dulu. Tu duduk kira bab menikah, bab kerja, bab apa ni, tolak di tepi dulu, mengaji bagi habis. Macam itulah cerita dia. Jadi dia ni pun kalau sekiranya dia ada bercadang untuk kahwin, kalau dia tak ada cadang untuk berkahwin, api buat haji apa semua sahaja selesai tu, balik mai esok ni baru fikir nak kahwin. Tapi kalau dah dia ada cadang nak kahwin, syarak kata kahwin dulu. Pasal apa? Saat ni dia jadi kelam kabut leceh. Balik-balik haji apa semua dah jadi title haji elok, kena tangkap kaluat pula leceh. Lagi leceh punya duk lah. Dia ni kena tangkap bila dia baru balik daripada haji. Kan? Bau apa nama minyak atar balik di Mekah ni pun tak hilang lagi, kena tangkap di hotel mana kan leceh. Yang tu. Jadi selesaikan masalah kahwin ni dulu. Dan inilah ibarat jumhur.
Dan mengilah mereka itu akan dia dengan bahawasanya berhajat kepada nikah itu mau segera. Mengilah maksudnya memberi alasan. Memberi alasan ulama ini bahawa berhajat kepada nikah itu kena segera. Dan haji itu boleh kita lambat-lambatkan dia. Nah, wallahualam. Lepas ini kita tengok wang yang hendak diperniagakan. Wajibkah digunakan untuk pergi haji? Duit tu kita nak guna modal meniaga. Bolehkah kita guna untuk pergi haji dulu dan kita kemudiankan soal meniaga? Wallahualam. Kita masih lagi duduk dalam syarat-syarat wajib haji tu. Belum masuk lagi niat nak mengerjakan haji apa semua tak masuk lagi tu. Belum masuk lagi. Lambat, bab ni lambat. Dan jadi kalau siapa yang baru daftar haji lagi 3-4 tahun dah lah kuat khatam. Okay, kalau nak pergi tahun depan tak ada khatam. Tak ada khatam. Dia cerita itu. Dia banyak cerita. Kita nanti jumpa macam-macam cerita yang berkaitan dengan haji ni. Yang bukan sahaja orang yang tak pergi lagi. Orang yang nak pergi dah apa esok ni bila dengar dia lagu nak pergi pula sekali lagi. Kan sama ada dia nak pergi pula tu kerana dulu masa dia pergi dulu dia tak tahu banyak benda. Lah baru dia tahu, baru dia teringat nak pergi. Ataupun dia nak pergi pula tu kerana dia rasa haji dia buat itu tak apa cantik. Dia nak kena pergi lagi. Inilah pentingnya kita tengok bab ni apa sebenarnya cerita tentang haji. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 6. Bahrul Mazi jilid 6. Kita masuk muka surat 19. Muka surat 19. Kita masuk satu masalah baru. Dia kata wang yang hendak diniagakan, wajibkah pergi haji? Tajuk malam ni, kalau kita orang meniaga, kita ada duit, tapi duit tu kita nak guna untuk pusing buat modal meniaga. Adakah orang yang ada duit sekadar cukup untuk buat modal meniaga, dia perlu guna duit tu untuk pergi haji dulu daripada pusing duit tu untuk meniaga? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarhul Muhazzab, telah berkata ashab kita, apabila ada bagi seseorang itu dagangnya yang dapat untung ia daripadanya memadai nafkahnya dan nafkah orang yang wajib atasnya, atau ada baginya barang perniagaan yang diperolehnya daripada kehasilannya pada tiap-tiap tahun memadai nafkahnya dan memadai nafkah orang yang wajib atasnya, dan tiada sertanya harta yang dihajikan lain daripada itu, maka apabila pergi haji, memadalah akan dia dan memadailah nafkah orang yang wajib atasnya pada masa pergi dan kembalinya. Hanya tiada ada apa suatu baki daripada harta itu, maka adakah lazim ia pergi haji ataupun tidak? Itu cerita dia. Dia ni ada duit, tapi duit tu dia duk roll dalam perniagaan dia. Dia duk rolling duit tu dalam perniagaan dia. Dia ada untung bila meniaga, tapi untung tu untung untuk dipusing balik dalam meniaga dia. Sekira-kira kalau dia nak guna duit tu untuk pergi haji, masih ada lagi baki duit tu untuk belanja anak pinak dia yang tinggal di rumah dan belanja dia selama tempoh dia berada di Mekah dan sebagainya. Cuma bila dia balik daripada Mekah, tak ada dah duit nak roll ni, tak ada baki dah untuk dia buat roll perniagaan dia. Adakah orang yang macam ni masih lagi perlu mengutamakan pergi haji daripada perniagaan yang menjadi sumber rezeki dia? Kata Imam Nawawi, padanya dua wajah yang masyhur. Salah satunya tidak lazim akan dia pergi haji. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama kata kalau macam tu kesnya tidak wajib pergi haji. Kalau sampai ke peringkat duit yang ada tu dia guna untuk pergi haji, dia boleh hidup di sana, belanja dia di sana, dan belanja anak pinak yang tinggal di rumah, tapi masalah bila balik duit tak ada dah nak menjaga. Kalau dia berada dalam keadaan macam tu, dia belum wajib lagi pergi haji. Begitu. Maka ialah perkataan Ibnu Shuraij, dan mentashih akan dia oleh Al-Qadhi Abu Tayyib dan Ar-Ruyani dan Asy-Syafi. Itu nama-nama ulama semua tu. Dan katanya kerana bahawasanya Imam Syafi'i berkata pada Al-Muflis. Muflis tu nama kitab dia. Jangan kata Imam Syafi'i Muflis pula. Ya. Imam Syafi'i berkata pada Al-Muflis, di dalam satu kitab yang bernama Al-Muflis, ditinggalkan baginya barang yang diperniagakannya. Imam Syafi'i kata, tak usah kacau lah, barang, duit ringgit dan sebagainya yang dia nak guna untuk meniaga, jangan duk kacau duit tu. Untuk pergi haji, cari duit ekstra. Jangan pergi kacau duit pokok yang nak dibuat modal meniaga. Imam Syafi'i kata.
supaya tiada putus ia daripadanya dan tiada menadah tangan minta pada orang-orang. Supaya jangan sampai dia balik Mekah itu putih dia, tak boleh nak berniaga dah. Pasal apa? Modal habis semua dah. Jangan sampai jadi lagu tu. Dan jangan sampai dengan kerana jual habis barang hak ada semua pi Mekah balik-balik mai jadi minta sedekah. Imam Syafi'i kata Islam tidak suruh orang jadi sampai macam tu. Maka jika sekiranya harus dipotong baginya daripada hak si piutang akan dagangnya, maka harus pada haji itu lebih aula. Imam Syafi'i kata, kalau sekiranya kita meniaga, ada orang hutang kita dan kawan tu hutang dia tak bayar lagi. Ada orang hutang kita sampai 10,000 misalnya, dia tak bayar lagi. Dan kita boleh usahakan supaya dapat duit 10,000 yang dia hutang tu, supaya dia bayar dekat kita. Maka pada ketika itu, pi haji lebih aula. Lebih baik kita pi haji. Orang meniaga ni tentu kenal ya. Orang meniaga ni cerita kawan hutang tak bayar ni biasa. Meniaga apa pun kena. Dia main minta hutang apa begitu ni, buat dengan muka sedih. Kenapa kita pun kesian, kita lepas ngayak 15 tu dah, tak balik dah. Tak ada dah, lepas tu jumpa dia pun dia lari, kok jauh kita angkat tangan pun dia buat tengok ke lain, dia jadi begitu. Orang meniaga banyak kena macam ni. Dan orang meniaga pun banyak duk perkena orang macam ni. Sama naik aja. Orang perkena dia perkena orang begitu punya duk jadi. Sebab itulah meniaga punya lama tak kaya-kaya juga. Kan? Dia pun ambil barang pada orang, lepas cek pok je bagi kat orang. Kan orang pun bila ambil barang dia berhutang tak bayar juga kat dia, nampak? Tuan-tuan percaya tak kata Tuhan kita ni Tuhan yang maha adil? Tuan-tuan buat nanya kat orang lah ni, tuan-tuan pasti kena. Pasti kena punya. Cuma lambat dengan cepat saja, pasti kena. Jangan ingat kita boleh buat kat orang, kita boleh selamat sampai bila-bila. Jangan ingat macam tu. Hari ni kita buat kat orang, lambat laun kita kena. Kita tak kena, anak cucu kita kena. Orang yang darah daging kita pasti akan kena. So jangan ingat nak buat naya dekat orang, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tu ada, dan Allah melihat orang yang buat naya ke orang, dan Tuhan akan pastikan dia akan rasa macam mana sakitnya orang buat naya ke dia. Begitu. Baik. Dan wajah yang kedua ialah lazim akan dia oleh haji, kerana didapatnya bekalan dan tunggangan. Maka ialah rukun yang penting sekali di dalam wajib haji. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua kata, kalau sekiranya dia ada meniaga dan dia ada duit, cuma dibimbangi, kalau dia guna duit tu pergi Mekah, balik esok dia tak ada apa, sampai ke peringkat dia nak kena minta sedekah. Pendapat yang kedua kata, memandangkan haji ini satu rukun daripada rukun-rukun Islam, dan dia sudah ada duit dan sudah ada kenderaan yang menasabah untuk dia sampai di sana, maka dia wajib juga pergi haji dengan duit yang ada tu. Meniaga nombor 2. Ini pendapat yang kedua. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan ini ialah yang sahih. Imam Nawawi sendiri dia lebih suka dengan pendapat ini. Imam Syafi'i tadi dia kata tak wajib. Imam Nawawi mazhab Syafi'i, tapi dalam bab ni dia ada pendirian dia sendiri. Dia merasakan orang yang ada duit perlu utamakan haji dulu daripada meniaga dia. Nampak? Pasal apa jadi perbezaan ni? Walaupun dia mazhab Syafi'i, tapi dalam bab ni dia ada sikit tak berapa nak setuju dengan apa yang Imam Syafi'i kata. Pasal apa? Pasal mungkin zaman Imam Nawawi ni zaman dia dah lain dah. Zaman apa? Zaman orang meniaga, dia dah ada bagus punya perniagaan dah, dia dah ada untung dah. Dia bila ada untung lebih, dia dam masuk dalam bisnes dia balik. Sekali lagi bila buat untung, dia dam masuk dalam bisnes dia balik. Sampai bila boleh tak boleh pergi Mekah. Ada orang memang macam ni. Orang meniaga memang dia anti main perasaan ni semua. Dia dah dapat income dia boleh 10,000 sebulan. Dia duduk nampak dia boleh buat 15,000. Dia nak try 15,000. Dia try berjaya, alhamdulillah dapat 15,000. Nak try nak bagi dapat 20,000 sebulan pula. Dia duduk nampak. Dia start dengan buka petrol pump. Lepas tu orang main duk abang kata jual minyak gas pun boleh buat duit lah ni. Nak buat minyak gas pula. Dia buat minyak gas, berjaya sungguh. Petrol pump pun berjaya, minyak gas pun berjaya. Duk perhati pula. Orang main duk abang kata, lah ni kalau tanam buah temikai bagus. Nak tanam temikai pula. Dia duk nampak lubang tu, dia duk nampak duit nak main. Dia tidur pun duk mimpi duit lagu tu. Sampai bila pun dia tak boleh pergi Mekah. Pasal apa? Pasal dia boleh duit, dia nak dam masuk dalam niaga. Bila boleh duit, dia nak dam masuk dalam niaga. Sampai bila pun dia tak akan boleh pergi ke Mekah. Jadi mungkin suasana ini wujud pada zaman Imam An-Nawawi. Maka Imam Nawawi dia berpendapat apa? Orang yang meniaga, yang dah ada duit dan sebagainya, patut tak sebelah bahagian untuk dia pergi selesaikan rukun Islam dia. Ini perlu diutamakan. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Masalah.
Pergi haji dengan minta sedekah, apa hukumnya? Ini pula dia memang tak ada apa. Dia memang tak ada apa. Lepas tu dia teringin nak pergi Mekah. Umur dia pun dah lanjut. Kalau duk kira nak himpun duit, dia dah perasaan tak pergi dah dan sebagainya. Jadi dia tengok ada orang kaya baik sikit, dia pergi himpit-himpit. Dia duk tanya, macam minta sedekah lah, minta supaya orang sponsor dia pergi ke Mekah. Apa hukumnya? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab, telah berkata Sahibul Muhazzab, dan jika tiada bekalan dan kenderaan bagi seseorang, padahalnya ia kuasa berjalan pukul kaki. Tu dia kata pukul kaki. Bukan bahasa kita ya. Syekh Al-Marbawi pun dia pakai bahasa pukul kaki. Yang semalam pergi masjid, tinggal apa? Pukul kaki. Pukul kaki ni bahasa Syekh Marbawi. Dia kata, dan jika tiada bekalan dan tiada kenderaan bagi seseorang, padahal ia kuasa berjalan pukul kaki. Nak harap pergi kenderaan, sama ada kenderaan tak ada, ataupun kenderaan ada, duit tak ada, nak buat tambang pergi. Tapi dia rasa dia badan dia sehat, dia tak elok, dia rasa dia boleh. Kalau sekiranya berjalan kaki, boleh sampai di Mekah. Macam mana cerita dengan kau ni? Dan ada baginya kepandaian kerja yang jadi pencariannya, yang memadai nafkahnya. Nescaya sunat baginya pergi haji. Di samping itu, dia ada kepandaian, dia ada kemahiran. Contoh dia apa? Dia boleh masak, misalnya. Dia boleh masak. Kenduri kenara di kampung pun dia duduk penaik dapur apa semua. Semua dia ni satu orang yang reti masak. Tapi duit tak ada. Umur dah lanjut dah. Kira kalau nak pergi Mekah dengan jalan himpun duit lagu orang lain, dia duduk nampak bila apa himpun tak boleh dapat duit. Tiba-tiba ada orang nak pergi Mekah, ada orang nak pakai tukang masak. Dia sulang. Dia kata saya boleh. Dia kata cakap-cakap nak tolong masak, insya-Allah lah. Maka orang pun bawa dia pergi ke Mekah atas dasar dia pandai masak. Baik, apa hukum orang yang macam ni? Dia kata sunat baginya pergi haji. Sunat, dia pergi itu sunat. Dia tak wajib. Pasal apa? Pasal dia tak mampu. Dia memang tidak jatuh hukum wajib pada dia. Tetapi kalau dia nak pergi dengan menggunakan kepandaian, dia pandai masak, dia nak sulam pergi sama dengan jemaah haji yang nak pergi, dengan tujuan dia nak pergi jadi tukang masak dia sambil dengan nak buat haji, maka itu sunat bagi dia. Kata dia. Dan kerana kuasa ia atas menggugurkan fardu dengan berpayah-payah, dengan tiada benci menanggungnya, maka sunat baginya menggugurkan fardu itu. Sama jua dengan hukum orang yang musafir. Apabila upaya ia puasa di dalam musafirnya itu, maka puasa ia lebih aula. Dia kiyah. Sama dengan kiyah orang yang musafir. Dalam Islam, orang yang musafir lebih daripada 2 marhalah atas tujuan yang baik. Dia dibenarkan untuk tidak puasa. Itu dalam Islam dia panggil rukhsah. Rukhsah maksudnya ialah kelonggaran yang agama bagi pada kes-kes yang tertentu. Orang perempuan misalnya yang mengandung syarat, bila mai bulan Ramadan diharuskan bagi dia untuk tidak berpuasa. Orang perempuan yang menyusu anak, dia dah lepas pantang dah apa semua, sekira-kira dia boleh dah kalau nak puasa. Tetapi dia duk menyusu anak. Kalau dia puasa, mungkin menyebabkan susu dia kurang dan anak dia akan jadi mudarat dan sebagainya. Islam memberi rukhsah, memberi kelonggaran kepada dia untuk tidak berpuasa. Tapi kena ganti balik. Begitu. Maka orang yang musafir pada perjalanan yang melebihi 2 marhalah, atas tujuan perjalanan yang baik, baik maksudnya bukan kata pergi tengok sukan si di Brunei. Itu tak masuk dalam perjalanan baik. Di perjalanan baik. Maksudnya dia nak pergi Johor. Pergi Johor ada apa? Adik-beradik dia ada sakit ke apa ke, dia nak pergi ziarah orang sakit. Itu perjalanan yang baik. Pergi atas tujuan nak menghubungkan silaturahim. Maka perjalanan di sini ke Johor itu lebih daripada 2 marhalah. Sedangkan itu bulan puasa. Maka dia dibenarkan untuk tidak berpuasa pada hari dia musafir itu. Dan kalau sekiranya dia memilih untuk puasa juga, walaupun aku nak pergi Johor ni jauh, aku boleh kalau sekiranya aku nak buka puasa, tapi aku nak puasa, maka tindakan dia memilih nak puasa itu lebih aula. Dia kata pahala lebih besar. Begitu. Cuma beza dia apa? Beza dia orang yang wukuf di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah tidak disunatkan puasa Arafah. Tidak disunatkan. Kalau dia kata, tapi saya rasa kuat, saya rasa saya boleh puasa. Puasa pun tidak disunatkan bagi dia. Pasal apa? Pasal Islam tak mau. Saat ni terganggu ibadat wukuf itu kerana kita duduk tahan perut lapang. Islam tak mau. Dia suruh, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dia suruh buat haji ni biar sempurna. So jangan tak mau duduk main lapang, gagah duduk tahan, tak mau. Biar waktu kita beribadat itu, kita boleh perform, kita boleh buat ibadat itu dengan cara yang terbaik. Maka tidak sunat bagi orang yang duduk di Padang Arafah puasa pada 9 Zulhijjah. Begitu.
Dan adapun apabila tidak ada bagi seseorang itu kuasa berjalan itu bekalan dan tunggangan, dan tiada pula ia pandai mencari nafkah kerana tiada ketukangan di dalam tangannya, bahkan dengan menadah tangan semata-mata pada orang sahaja, nescaya makruh baginya pergi haji dengan minta sedekah itu. Tapi kalau dia nak pergi dalam keadaan dia tak boleh buat macam kawan tadi duit tak ada tapi kepandaian ada, dengan menggunakan kepandaian dia bagi khidmat kepada jemaah nak pergi haji dan orang bawa dia pergi sekali, maka tindakan dia guna kepandaian dia masak untuk pergi sama dengan jemaah haji itu sunat. Tapi kalau kawan ni tak pandai apa, masak pun tak arti, apa pun tak arti, dia semata-mata nak minta duit orang, kemudian dia nak pergi ke Mekah buat haji, maka hukum bagi dia ni makruh. Makruh hidup minta duit dekat orang dengan tujuan nak pergi ke Mekah, itu hukumnya makruh. Makruh baginya pergi haji dengan minta sedekah itu kerana menadahkan tangan serata-rata orang, itu makruh. Dia kata tak elok. Hidup minta duit ke orang kerana nak pergi Mekah, itu tak elok. Dia kata kalau orang, kita tak minta dia, orang saja nak sponsor kita. Dulu kawasan ni Datuk Ishak kita. Pak Ang. Orang duk kumpul ni duk panggil Pak Ang dekat dia. Datuk Ishak, dia memang satu orang korporat yang berhati luhur. Kaya, Tuhan bagi kat dia kaya, maka kekayaan itu dia bagi orang pakak-pakak rasa. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Tuhan bagi dekat kamu tu, kamu ceritakanlah. Dia cerita dalam bentuk orang boleh rasa apa yang Allah bagi ke dia. Bagi surau dekat sekolah menengah buat paus biji. Kan? Cari siapa-siapa lagi orang yang agak-agak payah nak pergi Mekah kerana kesuntukan duit dan sebagainya, dia sponsor. Lepas pergi Mekah, pergi. Orang yang dah pergi Mekah dah dia nampak, dia seronok tengok orang tu bagus, duk main masjid, kuat semayang, dia lepas duit sikit pergi buat umrah. Orang jenis macam ni. Kita mau ramai orang macam ni. Bila dia dilimpahkan sikit kelebihan rezeki pada dia, dia rasa dia perlu kongsi benda ni dengan orang-orang lain yang ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau dengan jalan tu kita tak minta apa, tak ada apa, cuma ada Allah gerakkan hati satu orang yang ada duit lebih ni, tengok kita, berkenan kat kita, dia nak sponsor kita pergi Mekah, alhamdulillah, terima dan pergi. Kerana tidak timbul soal meminta-minta pada siapa-siapa. Begitu. Dan pula kerana minta sedekah itu tanggungan yang berat sangat, maka dimakruhkan dia. Dan minta sedekah ni agama tak suka. Sebab Nabi kata apa? Yadul ulya khairun min yadis sufla. Nabi kata tangan hak duduk di atas, maksudnya orang yang duduk bagi ni, khairun, itu lebih baik min yadis sufla, daripada tangan di bawah, maksudnya yang duduk minta. Gitu. Masalah pergi haji dengan menyewakan diri sendiri, apa hukumnya? Ni pula dia nak pergi Mekah, dia nak sewakan diri dia. Contohnya apa? Dia semawa untuk jadi driver bas misalnya. Banyak tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Mekah, ada wak bas ada hidung, ada himpun banyak daripada perjalanan Jeddah nak mai ke Mekah tu, ada satu kawasan lapang tepi highway tu. Kita turun di Jeddah, daripada Jeddah kita naik bas nak masuk ke dalam Mekah ni, sebelah kanan tu Saudi ada buat satu kawasan parking bas. Penuh bas tu ada situ. Bas tu hanya guna setahun sekali aja. Musim haji aja dia nanti guna bas tu. Hak duk mai jadi driver ni, bawa bas-bas ni semua bukan orang Saudi. Orang mai daripada Yaman, daripada Oman. Dengan bas bangku abang duduk 2 orang, dia ponsok suruh duduk 3 orang kan. Dia bukan kenal orang. Langsung pilih abang lah kata saya ni siapa yang duduk bangku tu. Dia kata dia kuhawin turun. Dia main kasang lagu tu aja. Dia jumlah. Kereta pergi Mekah dia tak tahu. Cukup teruk. Torture tu teruk. Pergi Mekah ni dia bukan ada apa. Dia torture. Mental torture. Fizikal satu pasal. Kita nak kena buat ibadat jenis fizikal ni, tawaf, berimpit apa semua, yang tu satu pasal. Nak melontak pagi 10 tu, dengan main hak puak-puak badan besar, dia himpit kita kaki lagu duk terapung buat cahaya angin. Kalau tengok belah menyerong balik kiri balik kanan, kita rebah seorang kawan dia pijak payau menjerit. La ilaha illallah. Ini lagu tu yang ada yang kata ibadat haji ni. Tentu ingat yang itu semua kredit ada akal lagu kita semua. Macam-macam hak ada akal, hak tak apa ada akal, hak macam-macam yang ada. Hak dia nak serbu masuk, ada rengkai tangan sekali dia masuk sampai 10 orang, dia raut habis siapa ada kat depan dia. Kemudian mai tempat melontak pagi 10 Zulhijjah tu, manusia melontak ni macam ombak laut yang kuat.
Pagi 10 Zulhijjah tu pasal apa? Pasal masing-masing nak cepat-cepat melontang tu, cepat-cepat nak bertahallul, nak tanggai buang pakaian ihram ni. Dia turun pagi 10 Zulhijjah tu dia turun. Nampak manusia macam ombak laut. Bunyi batu duk kena Jamratul Aqabah tu, batu duk kena tu bunyi perang takut. Satu suasana yang kita tak akan dapat tengok di lain tempat melainkan di situ aja yang ada keadaan tu. Kita turun pergi pula nak ambil bahagian sama dalam ramai-ramai tu. Kita pun nak pergi melontang pagi tu juga. Kita masuk pergi, kita tengok rupa-rupanya bukan batu saja duk pergi. Selipar pun pergi juga. Kalau selipar saja tak apa, rangka payung pun pergi juga. Allahu Akbar. Selipar kasut ni jadi bukit. Jadi bukit. Hat terpijak, tercabut tali, tak ada siapa tunduk ambil dah. Kira halai orang tu je. Kasut kena kepala kita, tak apa lagi. Rangka payung tuan-tuan, dia terbang pergi nak satu. Allahu Akbar. Nampak depan mata kita kawan Nuh duk pergi duk rangka payung terjun dari kepala dia, darah turun gitu. Subhanallah. Masa tu kalau tuan-tuan nak fikir awak lah orang Islam lagu ni tak ada fikir. Nak cerita dia pergi punggil bagi cukup 7 kali, lepas tu balik fikir dah rumah. Jangan duk fikir masa tu. Nanti kita sampai hadis bab melontak ni, kita nanti sampai dia nanti cerita dekat kita bagaimana Nabi SAW semasa Nabi buat haji. Nabi buat haji sekali aja. Sekali aja Nabi buat haji. Masa Nabi SAW buat haji, Nabi pergi nak melontak tu, keadaan memang berebut macam tu juga. Sebahagian daripada sahabat Nabi ni bila mereka tengok nampak Nabi duk kena himpit teroyong-ayang dengan orang ramai yang nak melontak ni, mereka cepat-cepat pergi pegang-pegang tangan, mereka kepung Nabi. Mereka kepung Nabi nak bagi keselesaan kepada Nabi untuk Nabi melontak. Nabi marah mereka. Nabi marah mereka nak entertain dia lebih-lebih ni. Nabi kata jangan. Aku dengan kamu sama saja. Kalau kamu susah nak buat ibadat, aku juga susah. Nanti sampai hadis tu esok ni. Jadi driver bas ni, kalau kita nak pergi buat haji, dalam keadaan kita ni rasa tak cukup dan sebagainya, kebetulan dengar cerita kata orang nak pakai orang. Saudi nak pakai orang untuk jadi driver bas. Kita minta. Kita offer diri kita, kita boleh jadi driver. Boleh tak boleh kita pergi Mekah dengan jalan yang macam tu. Kata Imam Nawawi, telah berkata ashab kita. Dan jikalau boleh seseorang itu menyewakan dirinya di jalan ia pergi haji itu, nescaya disunatkan baginya pergi haji dengan demikian itu. Itu dia. Sunat juga dia kata. Sama macam tukang masak tadi. Sama juga. Tukang masak tadi, dia contribute tenaga dia. Boleh pergi Mekah. Dia ni, dia sediakan diri dia untuk disewa. Kalau sekiranya kata dia ni orang Yaman, mereka nak pergi ke Mekah buat haji, mereka tak pakai kapal terbang. Mereka pakai jalan darat. Mereka pergi dengan bas. Maka dia offer diri dia. Dia tawarkan diri dia jadi driver untuk bawa bas. Bawa orang Yaman pergi ke Mekah untuk buat haji. Maka tindakan dia menawarkan diri dia untuk jadi driver, nak pergi sekali itu, tindakan itu sunat di sisi agama. Begitu. Dan tiada wajib yang demikian itu. Tak sampai peringkat wajib. Pasal apa? Pasal dia tak ada duit dan sebagainya. Dia tidak mampu pada asalnya. Tetapi sunat sahaja bagi dia. Begitu. Bermula dalil keduanya ialah barang yang diantara pada orang yang kuasa atas berpencarian. Maka jika sudah ada seorang menyewakan dirinya itu, tiba-tiba telah hadir ia di tempat haji, nescaya lazim akan dia oleh haji. Dia pada mulanya tawar diri untuk jadi driver saja. Tapi sampai di sana musim haji, sekali dengan buat haji. Macam tu. Kerana sekarang sudah boleh dikerjakan haji dengan tiada berpayah-payah lagi. Pimai-pimai dia dah ada di Mekah dah. Pasal dia jadi driver bawa orang main nak buat haji. Pimai-pimai dia dah ada di Mekah dah. Maka eloklah sekali dengan buat haji. Pasal sudah tidak jadi susah kepada dia dah nak buat haji. Wallahu a'lam. Yang baik itu pada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah. والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا